Hai, salam sejahtera kepada semua pendengar Jom Kongsi Kisah Seram. Bertemu lagi kita dalam kisah seterusnya. Dan kisah kali ini diberi tajuk Puaka Lato Lato. Seperti biasa, sebelum saya memulakan kisah ini, saya berharap para pendengar boleh membantu saya dengan menekan tombol like dan share. Kepada pendengar baru pula, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe. Sekiranya para pendengar ingin berkomen, berilah komen yang positif dan membina. Lato Lato. Lato Lato adalah sebuah permainan yang agak popular ketika ini. Ramai yang memilikinya, dari kanak-kanak sehinggalah ke peringkat dewasa. Tapi, tahukah para pendengar kisah seram di balik lato-lato ini? Jom kita teruskan. Kisah ini berlaku kepada sebuah keluarga yang baru habis bercuti di Bandar Kuching. Dan kisah ini diceritakan kepada saya melalui lisan. Katanya, dia membeli satu alat permainan yang disebut lato-lato untuk anaknya sebagai kenangan semasa percutian. Pada hari pertama dan hari kedua, tidak ada perkara yang menyeramkan berlaku. Anak-anak sangat seronok bermain lato-lato di depan halaman rumah mereka. Tapi pada hari ketiga, perkara yang agak aneh dan seram berlaku. Apabila si ibu melihat jam di dinding sudah akhir, maksudnya mungkin dalam jam lebih kurang pukul 10 malam, si ibu menyuruh anak-anaknya untuk pergi masuk tidur, sementara si ibu menyelesaikan kerja di dapur yang masih tersisa. Dan ketika si ibu masuk untuk tidur, dia seperti terdengar sesuatu seakan-akan alat permainan lato-lato berbunyi di dalam bilik tidur anaknya. Lalu pergilah si ibu ke bilik tidur anaknya untuk menegur. Takut nanti kalau si ayah yang menegur, lain pula jadinya. Bila sampai di depan pintu bilik tidur anaknya, keadaan senyap. Tapi si ibu tetap juga menegur anaknya supaya jangan bermain alat permainan itu di malam hari. Si anak merasa pelik kerana mereka tadi sedang tidur. Beberapa kali si anak menafikannya. Si ibu berkata, "Kalau ada mainlah ibu cakap. Kalau tak ada tak apa." Kemudian si ibu masuk balik ke bilik tidurnya. Selang beberapa minit, si ibu mendengar lagi bunyi lato-lato itu. Tapi kali ini si ayah juga mendengar. Si ayah pun bingkas bangun dan terus mendapatkan anaknya. Diketuknya pintu bilik tidur sambil si ayah marah-marah. Seketika anaknya membuka pintu dan masih dalam keadaan mamai, si ayah terus memarahi anaknya. Katanya, "Sebelum barang korang tu aku buang, baik korang berhenti bermain. Sekarang dah pukul 12.30 malam. Jiran-jiran semua dah tidur," kata ayahnya dengan nada sedikit keras. Si anak menjawab, "Tak adalah pa, orang tidur ni," sambil menutup pintu bilik tidur. Ayah yang masih marah terus duduk di kerusi sofa untuk menenangkan hatinya yang masih panas. Selang beberapa minit, si ayah mendengar lagi lato-lato berbunyi. Bunyi itu seperti bukan datang dari dalam bilik tidur anaknya, tapi dari luar rumah mereka. Si ayah pun mengintai dari cermin tingkap untuk memastikan siapa yang bermain benda Allah tu jam sebegini. Dan si ayah dapati tidak ada sesiapa pun di luar. Bunyi itu juga tidak kedengaran lagi. Si ayah pun menutup cermin dan terus masuk ke bilik tidur untuk menyambung tidurnya.
Baru saja nak berbaring, si ayah mendengar lagi bunyi tadi. Kali ini agak nyaring. Dengan perasaan yang sedikit berani bercampur takut, si ayah mengajak si ibu untuk menemaninya ke ruang tamu. Sampai saja di ruang tamu, ayah terus pergi ke depan cermin tingkap, lalu membukanya sedikit untuk melihat apa yang ada di luar tu. Dan siapa yang bergurau pagi-pagi buta sebegini? Sama juga, tidak ada sesiapa pun di luar. Diperhatikannya sekeliling halaman luar melalui tingkap untuk memastikan betul-betul tiada siapa di luar. Dan setelah si ayah memastikan tiada siapa di luar, si ayah terus menutup tingkapnya. Ketika si ayah memalingkan badan membelakangkan cermin tingkap, bunyi itu kedengaran lagi. Kali ini betul-betul di depan pintunya. Dalam keadaan yang agak terkejut bercampur marah, si ayah mengarahkan ibu untuk mengambil parangnya di dapur. Dan tanpa berfikir panjang, si ayah terus keluar rumah. Si ayah memerhatikan keadaan sekeliling, tapi tidak menjumpai apa-apa atau siapa-siapa pun di luar, kecuali alat permainan lato-lato yang berada di bangku kayu di luar rumahnya. Lalu si ayah pun mengambil alat tadi dan terus melemparkannya ke tengah padang yang tidak jauh dari rumah mereka. Sambil dia berkata, "Aku tak kacau engkau. Kau pula kacau keluargaku. Dah kenapa? Sekali lagi kau berbunyi, aku parang kau." Setelah itu, tiada lagi bunyi sehinggalah ke pagi. Tahu pula benda tu takut. Jangan main dengan pandangan si ayah ni. Okey, begitulah kisah perkongsian si ayah kepada kita. Dan seperti biasa, kebenaran dari kisah ini hanya kita yang menilaikannya. Anggaplah ia sebagai hiburan seram dan mistik anda. Sekiranya anda mempunyai kisah seram dan misteri yang ingin dikongsikan bersama saya, bolehlah diemailkan ke alamat frogman8851@gmail.com. Salam.